Assalamualaikum and good day. So this is for this week's lecture. Okay, we are going to new chapter. Okay, under the accounting and reporting system, compliance, control, technology, and security. This is part 1. Okay, under this big title. Okay, there will be 3 major topic. Okay, so for this week they will be on role of accounting in business. Okay, there will be control, security and audit, also identifying and preventing fraud, which will happen in the coming weeks. At the end of this chapter, you should be able to understand all of this. Okay, at the end of the recording, okay, you should understand all this. Okay, we will look into identify and describe main financial accounting function. Okay, in business, legal requirement. We'll look into agencies that responsible, okay, on accounting matters dalam perniagaan ni lah. Okay, describe main purpose of management accounting, main financial system used within organization. Okay, dan seterusnya, kenapa penting untuk adhere policy and procedures, especially while handling clients money lah kan. Okay, you pegang duit orang kan. Nah, kenapa penting nak kena ada prosedur dengan polisi. Okay, next we will also look into computer and IT software application, accounting lah ni accounting software application, and then benefit and limitation of manual versus automated financial system. Okay, kita akan tengok. Baik, ini adalah contoh Okay, accounting function, okay, dalam large organisation biasanya macam mana? Okay, dalam large organisation kita bercakap pasal good practice lah ni. Okay, kita tak cakap pasal enterprise atau sole proprietorship sebabnya kalau yang bersendirian macam tu, okay, biasanya dialah cashier, dialah boss, dialah tukang kira stok, okay, semuanya dia juga kan. Tapi dalam proper organisation, okay, yang ada accounting function ni, dia macam mana? Kita ada finance director, kita ada treasurer, bendahari, and then financial controller, kemudian management accountant. Ini position lah yang ada sepatutnya. Kalau dalam proper, nama pun proper accounting function. Biasanya dekat large organisation dia memang macam ni lah. So kalau finance director, okay, pengarah kewangan, okay, dia akan report kepada CEO dan juga board of director. Ingat last week punya kelas, okay, CEO adalah agent, okay, management perniagaan, okay, top management perniagaan, bos dia tu, okay, orang yang menguruskan. Manakala board of director adalah corporate governance, orang tengah di antara management of the organisation dengan shareholder, dengan pemilik perniagaan. Okay, seterusnya kita ada juga treasurer atau bendahari. Okay, bendahari ni macam biasalah, responsible jaga cash lah dan cash flow juga. Okay, financial controller pula routine accounting. Maknanya routine accounting ni macam mana? Rekod-rekod semua dia kena make sure lah ada routine accounting, ada transaksi keluar masuk duit, belanja, bayar bil apa semua. Dia ialah orang yang bertanggungjawab. Manakala management accountant pula, okay, dia ni responsible untuk buat budget dan cost accounting. Dari mana management accountant dapat info? Of course dari financial controller, sebab dia yang buat recording kan. Okay, so treasurer ni yang collect duit, yang pass duit. Okay, apa-apa pun finance director report kepada CEO ataupun apa tadi, ketua kepada agent dan kepada corporate governance juga. Corporate governance ni board of director, okay, dia ialah orang tengah antara agent dan juga owner perniagaan. Harap yang tu ingat lagi
Apa-apa pun, kenapa ada setengah syarikat ada accounting department, ada yang tak ada. Macam saya kata tadi lah, kalau company besar dia akan ada proper. Akan berubah ikut kesesuaian. Kesesuaian tu maksudnya apa? Accounting department adalah ikut size, besar kecil, berapa banyak transaksi. Kalau you jaga port, pelabuhan, lainlah cara dia. Kalau you jaga contohnya syarikat penerbangan, lainlah dia punya tu. Kalau kecil sikit sekalipun, macam Farm Fresh kan, last week tunjuk, lainlah size-nya. Jenis sama juga, jenis organisation. Structure of organisation, ada macam-macam structure kan. Kita dah buat masa minggu kedua tak silap. Kita tengok macam mana susunan sesuatu organisasi tu kita boleh buat. Sama ada nak flat ataupun apa lagi satu, landai punya bentuk organisation structure. And of course legal jurisdiction, accounting department yang macam mana. So semuanya bergantung tentang macam mana accounting department satu-satu organisasi tu kita akan set up. Dan apabila perkara-perkara ni berbeza, dia tak sama antara organisasi, maksud saya, maka ia memerlukan polisi dan prosedur yang jelas, especially sebab you handle duit orang. Duit orang ni siapa? Contohnya kalau perniagaan you jenis bank ataupun you financial institution kan. Kadang-kadang kita pegang duit orang. Sama juga dengan perniagaan lain pun, kita pegang duit orang apabila dia nak beli barang, kita ambil deposit contohnya. So macam mana nak rekod? So performance pun penting juga. Semua ni akan mempengaruhi accounting department punya set up. Performance management, dia involve dia boleh wujud atas dasar nak tengok performance antara department, contohnya pun boleh performance antara cawangan-cawangan, pun boleh jadi reason. Dalam financial accounting, nanti yang ni kita akan terangkan lagi. Saya akan tunjuk sekejap lagi apa maksud prime entry. So dalam financial accounting atau perakaunan kewangan, ada prime entry. Kita tengok dengan dokumen sekejap lagi. Semua yang kita rekod dalam book of prime entry perlu dianalisa dan posted to ledger. Sekejap lagi kita explain. Nampak lebih jelas. Transaction are summarized in financial statement. Yang you key in dalam prime entry ni masuk ke ledger. Ini dalam subjek lain kan, dalam asas perakaunan. You akan belajar lebih detail lah ni, termasuk dengan latihan, macam real latihan punya. At the end, apa yang you key in pada peringkat awal, dia akan duduk dalam financial statement. Financial statement ni pun you boleh tengok berapa revenue you, berapa expenses you, berapa aset you atau barang yang you own, berapa hutang you, pun boleh juga. Kita akan nampak dari financial statement ni fungsinya. Ini secara sharing sajalah. Dari segi sistem perundangan, majoriti negara memang dia require company untuk keep proper accounting record. Kena financial statement, rekod-rekod kewangan kena properly direkodkan dan dalam kes sendian berhad dan ke atas, maksudnya berhad, sendian berhad, dia kena bagi laporan kewangan dia, penyata kewangan dia kepada company registration body. Dalam situasi kita ni Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah. Kat mana you daftar syarikat tu, you kena share you punya penyata kewangan kepada dia. Kalau kita tak bagi, kalau kita tak keep proper accounting record, siap boleh kena saman pun boleh. Dalam pada tu, auditor kalau katakan ada dalam penyata kewangan tu ada salah masuk maklumat, atau tak keep proper record, auditor boleh keluarkan audit opinion yang selayaknya lah. Itu maksud qualified audit opinion.
Siapa yang qualified ni? Auditor. Auditor keluarkan dia punya penyata kepakaran dia, mengatakan okey, company A tidak serius dalam merekod perakaunan dia. Okey. So, apa lagi? Okey, boleh kena jail ataupun denda undang-undang lain. Okey. Selain tu, kalau you company berhad, okey, dan you memang kena ni wajib publish financial statement, menyata kewangan yang ialah laporan untuk rugi you, aset you semua memang kena lapor dalam ada deadline dia. Ada deadline dia. Okey, kalau you hantar lambat, contohnya 4 bulan selepas tarikh sepatutnya katakan you kena buat report sehingga Disember 2021. Okey. Tu tarikh transaksi yang you kena rekod dan you kena submit before 30 April contohnya. Okey. So kalau you lambat lebih pada tarikh tu, you boleh dikeluarkan dari Bursa Malaysia. Macam itulah dia punya seriousness. Okay. Kalau kat Malaysia, international wise, kita ada International Accounting Standard Board. Dia lah yang bagi arahan-arahan macam ni. Kalau kat Malaysia sendiri, kita ada Malaysian Accounting Standard Board. Apa-apa pun, Malaysian Accounting Standard Board, MASB ni dia mengikut acuan Malaysia, tapi dia tidak boleh against IASB. MASB tidak boleh against IASB. Sama juga dengan Financial Reporting Standard. Walaupun ada international punya, tetapi dia tetap kena follow yang international. Malaysia punya tu kita create untuk sesuaikan dengan situasi Malaysia lah. Okay. So, maklumat perakaunan tadi kan kita panggil external report, laporan luar. Kenapa laporan luar? Sebab you produce dalaman, disediakan oleh company you, tetapi dia akan digunakan bukan sahaja untuk orang dalam. Bukan sahaja internally, tetapi juga externally. Dan it is normal that company akan avoid sharing too much information kepada orang luar. Kadang-kadang ialah rahsia kan you punya status perniagaan. It can be kadang-kadang tu nak show off pun takut tak sesuai. Nak sorok sangat pun nanti tak adalah orang nak labur duit dekat company you. Walaupun dalam situasi nak limit apa yang kita nak share, mengikut peraturan yang tadi MASB, IASB semua tu, kita perlu report 3 benda ni. Statement of profit and loss, penyata untung dan rugi. Apa dalam ni boleh tengok ialah revenue dan juga belanja. You boleh tengok hasil dan belanja dalam perniagaan you. Orang lain boleh tengok kita punya. And then statement of financial position. Dalam statement ni boleh nampak apa? Berapa banyak you ada, harta you ada berapa banyak, and then berapa banyak hutang you dekat orang, that is liability, and then berapa yang you actually own, berapa sebenarnya yang you actually own dan ada. Lastly, statement of cash flow. Dalam statement of cash flow ni dia boleh nampak you punya flow duit melalui aktiviti operasi you lah. Kalau you buat sosili, dan income dari sosili tu buat kapal terbang, perkhidmatan kapal terbang tu. Kalau you pelancongan, operasi pelancongan tu berapa banyak income you dari situ. Selain tu dia boleh juga nampak cash flow yang you dapat atau yang you buat untuk pelaburan. You beli tanah ke, you beli bangunan ke, contoh kan. Boleh nampak dalam tu. Investment, operation, apa lagi dan you punya financial activities you boleh nampak yang cash flow. Ni ada subjek lain, asas perakaunan kan. You akan belajarlah secara detail menghasilkan ketiga-tiga penyata ni. Sini general saja. Yang ni kita cakap pasal sustainability and integrated report kan. Sebabnya kenapa? Sebelum ni kita sembang dalam slide sebelum ni adalah pasal financial report. Ni ada tambahan report lain iaitu sustainability dan integrated report.
Ini dia nak katanya selain financial statement, okay, selain financial statement, ada report lagi lain yang boleh kita share kepada orang lain. That is sustainability and integrated report. Kenapa nak kongsi selain daripada financial statement? Kenapa nak kongsi lebih daripada kedudukan kewangan syarikat? Okay? Sebabnya financial statement ni dia ada dia punya kekurangan, ya, limitation. Okay? Iaitu apa dia? Dia cuma cakap pasal financial situation lah. Dia ignore information yang contohnya impact. Okay? Impact ni tak boleh ukur. You tunjuk you buat apa, CSR contohnya kan. Last week kita belajar you spend 200,000 on CSR punya event. Okay? You boleh cakap expenses dekat situ. Okay? Untuk orang lain mungkin dia nampak benda tu, mahalnya, kenapa spend banyak sangat ni? Okay? Okay, kat situ cuma nampak dalam financial statement. Kalau sustainability and integrated report, dia akan explain more that 200,000 ada other impact. Okay, benda-benda yang financial statement tidak boleh share. So, sustainability and integrated report ni lah yang akan share information, akan expand information dari financial statement tadi. Okay. Lagipun financial statement ni kan dia cerita perbelanjaan yang dah lepas lah kan. Padahal user atau pembaca financial statement ni dia nak tahu pasal future condition. Okay, you nak labur kat mana contohnya. Next year you nak buat ke apa kan. You nak labur mana. Benda yang dalam financial statement cuma cakap berapa banyak dan di mana yang telah you laburkan duit. You punya plan for the future kita tak ada dalam financial statement. Okay, so user of your financial statement nak tengok nak tengok business you boleh sustain atau tak kan. Dia nak letak duit kan dekat company you. So dia nak buktilah yang duit dia tidak akan rugi jika dilaburkan dekat syarikat you. Okay, so dengan itulah yang dinamakan adakan integrated reporting. So selain financial statement tu tambah juga integrated reporting. Barulah orang nampak nature of business and impact dia kepada user lain atau society lah. Okay, so setengah negara, okay, dia wajibkan integrated reporting ni. Okay, tapi setengah negara dia volunteer saja. Sekarang kita nak tengok pasal management accounting. Accounting ni ada macam-macam jenis ya. Management accounting, financial accounting. Apa lagi? Sekejap lagi kita akan tengok macam-macam lagi. Okey. Kalau management accounting ni apa dia? Management accounting ni dia bercerita pasal internal financial information, dalaman dia cerita pasal peruntukan, okay, yang ada pasal dalaman syarikat. Dia nak tolong manager, tolong ni lah pembuatan keputusan CEO, CFO, okay, COO, Chief Operating Officer nak buat keputusan, nak buat plan, nak kontrol, perlu tambah, perlu kurang, perlu beli, perlu jual, okay, nak buat keputusan. Okay, kalau management accounting ni kan macam saya kata tadi, kegunaan dalaman kan. So dia tak ada regulation. Ikutlah syarikat tu nak buat macam mana pun selagi ianya sesuai dan dapat membantu manager buat keputusan yang tadi. Okay, so dia tak macam external information macam financial statement tadi kan, cash flow, profit and loss statement, okay, statement of asset, liability dari tu. Okay, itu semua external information, orang luar nak guna. Okay, so ada kena follow yang must be dengan MFRS, semua yang tadi saya cakap. So, tapi bila management accounting punya report, dia tak ada regulation. As long as dia membantu manager buat keputusan, then it should be okay. Okay. Biasanya management account ni, dia termasuklah, okay, you punya cost schedules, okay, dia nak tengok cost yang incur ikut kategori, okay, compare dengan trend, nak untuk dalaman kan, dalaman nak buat keputusan, okay, budget, okay, coming, apa financial plan, okay, untuk sekian suku tahun pertama, okay, suku tahun kedua, semua tu untuk membantu expected, nak tengok expected revenue dan possible expenses.
Okay, variant report. Nak tengok between barulah you boleh nampak apa ni antara actual apa yang berlaku dengan yang you predict, you buat budgeted. Okay, boleh compare. Ni semua dalam management accounting. Okay, tadi saya kata ada management accounting, financial accounting kan. Beza dia kalau financial accounting, financial accounting dia tengok future. You nak invest mana, you nak plan beli apa. Beli mesin apa, beli tanah apa ke, dia future. Tapi untuk buat keputusan dalaman lah. So you buat perubahan adalah untuk you maju ke hadapan lah maksudnya. Management accounting pula dia lebih kepada maksudnya perkara yang dah lepas. You report apa yang dah jadi. You record transaksi kewangan yang telah pun berlaku. Dalam perniagaan kan, it involve money in almost, kita boleh kata 100% in all department lah. Akan ada costing, akan ada transaksi kewangan kan. Tak kira lah you duduk di department HR, department stock, department purchase, department sales. Dia ada transaksi kewangan. And to combine, semua section tadi HR nak bayar gaji kan. Bukan jual barang je kerja business you kena juga bayar gaji staff kan. So all those combination of beberapa department yang melibatkan pelbagai jenis transaksi, dia memerlukan sistem kewangan. Kena ada sistem lah. Kalau diri solo, you nak buat keputusan untuk whole organisation. So, you kena ada sistem yang boleh tengok struktur kewangan untuk seluruh organisasi juga kan. Maka dengan itu, kita perlu financial system. So, dalam sistem ni ada apa? Ada orang, ada prosedur, ada IT equipment juga, ada computing equipment. Sebab you nak simpan data kan. Nak simpan rekod pembelian, jualan, dan apa-apa belanja yang melibatkan pengurusan dan juga orang yang terlibat dalam company you. Tak kira lah supplier ke, pelabur, CSR team dan pelbagai. So, effective system sepatutnya akan membantu you lagi efektif. Tak kira lah efektif untuk deal dengan customer, dengan supplier atau siapa-siapa saja yang berkaitan dengan you, supaya you dapat tahu banyak benda melalui sistem ni. You nak dengan employee you contohnya kan, nanti dia kata encik kenapa saya tak dapat potongan KWSP, kenapa tak potong EPF saya bulan ni, kenapa gaji saya tak cukup 100, kenapa bayaran OT saya tak masuk, contoh benda-benda macam tu. So you can only, bila dah company besar kan, kita nak tahu semua tu hanya dengan bantuan sistem sebenarnya. Untuk mudah dan cepat. Kita nak efisien kan. Nak cari manual boleh. Tapi tak efisien lah. Rugi masa. So, kita memerlukan financial system untuk urus management accounting, financial accounting, HR, payroll apa semua. Ni yang macam saya cakap tadi. Dalam purchasing department, HR, finance, sales marketing, general administration, semuanya melibatkan ada ini semua struktur yang wujud dalam satu-satu organisasi. Dan kewujudan department ini dia melibatkan transaksi kewangan. Walaupun general admin, walaupun nama general admin, you masih incur cost. You nak tandas, tandas, you kena beli pewangi tandas, sabun tandas, semua tu. You tak jual sabun tandas contohnya kan. Tapi somehow, you masih perlu rekod pembelian barang-barang cuci di tandas tu. You nak beli pasu bunga untuk hiasan. You nak beli TV di ruang menunggu. Contohnya untuk customer you kan. So semua tu melibatkan kewangan. Bukan sekadar sales and purchase saja dalam organisasi ni. So, ni sedikit gambar rajah lah. Bukan nak kata sedikit pun, sebenarnya you memang kena faham lah flow ni. Baru you boleh faham flow of accounting sebenarnya. Nak cakap ni dokumen
okey, ataupun okey, apa yang saya boleh cuba bantu sini supaya you boleh faham. Okey, dalam bisnes biasanya dan perlulah berlaku macam ni. Akan ada transaksi jualan, okey, produk you kepada customer kan. Dan you ada transaksi belian. Belian ni kat sini masuk apa? Purchase you punya stok bahan mentah tu. Okey. Kalau you tak buat belian stok, okey, tak kira lah bahan mentah you tu bahan siap, okey, ataupun barang yang you kena proses, okey, tanpa pembelian ini, logiknya ialah tak make sense kan? Macam apa yang you boleh jual jika you tiada beli barang untuk proses kemudiannya jual. Okay, so kedua-dua ni ada. Penting dalam satu-satu organisasi punya transaksi. Ada operasi jualan dan ada operasi belian. Saya ulang, ada operasi belian stok dan ada operasi jualan stok yang dah diproses tadi tu. Okay, ingat Okay, so untuk kedua-dua keadaan ni, sales maupun purchase, saya akan mula yang purchase belah kanan sebab mestilah kita beli stok dulu kan baru kita boleh buat jual. So let's see from the purchasing part. Okay, apabila you nak buat purchase, okay, lepas ni nanti saya tunjuk lagi tahu dengan contoh. Okay, you kena buat order lah kan. You kena buat order, purchase order tu. Sama ada you buat purchase order tu kepada supplier, okay, ataupun you tak kira lah purchase order ni you call ke, you guna email ke, you guna function apps ke, maknanya you buat order. You guna call sekalipun, tak guna dokumen ke borang whatever kan. Okay, so dia berlaku purchase order sama ada you beli dan you beli dari supplier lah. Okay, maka supplier akan keluarkan invoice. Okay, invoice maknanya nanti so invoice ni maknanya apabila you terima invoice maknanya you ada hutang kepada orang. Apabila you terima invoice, you kena bayar hutang kepada orang itu. Dan konten ni supplier barang lah. Katalah you beli cili, Khairul Amin beli cili sebab nak hasilkan dia punya sambal nyet berapi tu kan. Okay, so dia kena beli cili, beli minyak dan sebagainya dari supplier. Supplier pun keluarkan invoice. Okay, so masuklah. Nanti sekejap lagi kita tunjuk dengan contoh payable ledger. Dia masuk dalam ni lah yang dimasukkan sistem tadi dalam ledger. Okay. Okay, so bila dah tahu macam ni, kita tahu somehow nanti kita kena buat payment lah kepada supplier tu kan, barulah selesai yang tu. Okay, so apabila you masuk dalam sistem payable ledger semua ni, okay, dia akan menjadi transaksi lah yang direkod dan ini dia masuk dalam general ledger. Okay, dia masuk general ledger. Payable ledger ni maknanya you berhutang pemberi hutang. Okay, akaun pemberi hutang iaitu supplier telah memberikan hutang kepada anda. Okay, dia duduk dalam general ledger. Now, saya nak cerita pula pasal jualan. Okay, so you dah proses, dah masak dengan minyak, cili dan mesin apa, maka ready untuk jualan. You buat jualan. Okay, buat jualan kepada siapa? Mestilah kepada customer. Okay, janganlah buat jualan kepada supplier juga. You beli dari supplier. Apabila jual kepada customer. Okay, kalau kita tengok, customer buat order dari you. Okay, you pun jual kat dia. You beri dia sales order you. Okay, kemudian you keluarkan invoice kepada customer. Ingat kalau you terima invoice maknanya you kena bayar kan. You ada hutang lah dengan orang lain. So dalam situasi belah kiri ni, you yang keluarkan invoice kepada customer. Meaning customer berhutang dengan you. Okay, atau ada orang berhutang dengan you dan customer is expected to make payment lah. Okay, dan maklumat ni ada dalam receivable ledger yang kemudiannya kita combine, dia duduk apa yang dalam sistem tadi, financial system receivable ledger dengan payable ledger ni akan masuk dalam general ledger sebagai data accounting. Okay, combination of this data lah membentuk management information system. Okay, ini data yang sangat penting untuk perniagaan Dia jadi bila dia dalam sistem kita panggil management information system pun boleh atau apa-apa je lah nama apps yang awak boleh panggil tu
Okay, sebenarnya ni macam repeat je tadi dari Rajah tu kan. Okay, sales invoicing. Sales yang belah kiri tadi dari Rajah tu. Okay, so sales invoicing macam saya kata ada sales department. Okay, dia terima sales order. Customer nak beli kan. Okay, order pun authorize oleh Credit Control Department. Credit Control Department ni maknanya dia tengok customer tu kat ni dalam konteks beli secara hutang lah. Okay, dia department ni bertugas untuk tengok customer tu layak tak beli hutang dengan kita. Okay, memang kita kena buat kajian sikit lah. Okay, kalau kita nak bagi hutang kat dia, okay, berapa banyak? RM1,000, RM5,000, RM10,000. Kita letak limit. Okay, berapa hutang yang kita nak benarkan kat dia. Atau kalau tak benar langsung, then dia jadi cash sale lah. Kita jadikan dia, sorry, kita tak jual secara hutang, kita minta tuan, okay, beli secara cash. Contohnya gitu. Okay, so kalau dah confirm order, customer ni boleh order. Okay, maka order tadi tu dia pergi ke store. Dia pergi store untuk collect lah. Okay, untuk collect dan nak bungkus apa semua tu kan, nak hantar kat orang tu kan. So, kita pun okay, send barang tu, okay, copy order tadi tu, bukan copy barang tu tau. Okay, dokumen tu. Kita bagi dokumen tu kepada accounting department. Kenapa? Sebab dia nak rekod lah berapa banyak ni. Ahmad ni beli berapa banyak? 500 botol. So, harganya 500 botol equal to katakan RM5,000 contohnya. So, accounting department akan buat rekod semua ni. Okay, accounting department jugalah yang keluarkan invoice bagi dekat customer tadi. Okay, so credit control team, credit control tadi mesti ingatlah. Kalau Ahmad tadi tak bayar lagi 5,000 RM tadi, dia tak katalah itu 5,000 tu limit dia kan. Dia masuk order lagi. Credit control team lah yang kena tahan order ni. Tak boleh kita hanya boleh supply barang kepada Ahmad jika Ahmad bayar hutangnya yang pembelian sebelum ini. Okay, to sales invoicing. Bila kita kata invoice, maknanya jualan secara hutang. Sales invoicing. So, ini lebih kurang flow dia. Okay, next. Ni purchase invoicing pula, maknanya kita beli barang dari supplier secara hutang. Okay, so you switch otak you jadikan diri you sebagai pembeli stok daripada supplier. Bila kata purchase ni maknanya beli stok beli stok barang yang you nak jual lah. Maksudnya. Okay, so mula-mula department akan buat purchase request. Purchase requisition. Buat request lah dengan company yang you nak beli cili tadi. Contohnya, okay. So, requisition yang you buat tadi, request tadi akan diauthorize oleh manager yang sepatutnya lah. Okay. So, purchase department, okay, department pembelian akan pilih supplier. Okay, atau mungkin dah ada supplier yang favourite ke, yang good rapport dengan you ke. So, dia yang select dan buat order. Apabila requisition request tadi tu manager dah approve. Okay. You nak order dari siapa ni, mestilah ada manager dekat yang approve. Bukan boleh saja-saja. Janganlah sebab dia kenalan ataupun sahabat baik, kita pun beli stok tu dari dia. Padahal kita boleh dapat cheaper dari orang lain contohnya. So, kena ada kelulusan. Okay. Okay, so purchase department dah select supplier, dah buat pun order. Okay, berdasarkan yang approve by manager ni. Okay, now barang pun you dah terima. Okay, dah terima. Jadi receiving department yang terima stok tu kena check lah. Barang yang terima tu okey tak? Sama tak dengan order yang dibuat? Okay, benda-benda macam tu. Okay, kemudian, okay, kopi apa yang you dah terima order tu. Okay, dokumen tu yang mengatakan sebab account department ni tak tahu pun you dah terima ke belum barang kan. So, dokumen tadi tu hantar dekat account department supaya account department boleh terima yang purchase invoice. Ingat, apabila you terima invoice bermakna okay, company kita berhutang dengan orang lain. Okay, jadi okay, purchase ledger department atau account department sendiri tadi akan check invoice tu
Okay, serupa tak dengan yang kita terima order tu, okay, nak record invoice for payment. Kena buat record lah kalau sebab accounting department yang nak urus bayaran kan. Bukannya purchase department ataupun store yang akan proses bayaran. Yang akan proses bayaran adalah accounting department. So, kalau you tak serah invoice yang you terima dari supplier kepada accounting department tak tahu yang dia kena buat bayaran tu. Okay. Jadi, apabila accounting department tahu, maka dia pun buat bayaran pada tarikh yang akan cakaplah dalam invoice tu, due date untuk bayar bila. So, accounting department akan make sure that happen. Okay. So, tadi sales dengan purchase invoicing kan? Okay, tapi saya cakap juga tadi, department lain pun involve juga. Okay, transaksi kewangan. Apa yang penting lagi satu ialah payroll department. Payroll atau HR department. Kenapa? Dia menguruskan payroll. Okay. Okay. So, apa yang transaksi kewangan yang berlaku dalam payroll? Bukannya you buat jual beli pun kan? Okay, tapi apa yang berlaku ialah ada staff baru masuk. Staff dah berhenti kerja. Okay. Ada staff yang ada OT. Ada staff yang gaji minggu. Ada staff yang gaji bulan. Ada yang ikut jam contohnya. So, maklumat-maklumat ni perlu kita beri, perlu dikumpulkan oleh HR department. Okay, kenapa? Supaya, tadi detail work, barulah HR department ni boleh calculate. Okay, tanpa information tu, tak boleh nak calculate. Pasal gaji-gaji pekerja contohnya. Dan payroll ni perlu diauthorize oleh manager juga. Kena ada orang yang monitor, takut ada tersalah kira dan sebagainya. Okay, next, credit control department. Ni pun yang tadi itulah yang macam saya cakap tadi kan. Kalau ada customer baru masuk, okay, kalau ada new customer, kena check lah. Dia ni layak ke tak buat pembelian secara hutang. Okay. Kalau tak layak, nanti bukan apa. Kalau kita bagi juga beli secara hutang, kalau dia tak bayar, macam mana? Kan? So, kita kena buat credit check dan juga kita kena establish, kena wujudkan berapa credit limit yang kita nak benarkan. 500, 1000, 5000 maknanya maksimum hutang yang kita benarkan kepada dia. Okay. So, apabila dapat order dari customer, kita kena pastikan dia punya balance hutang below credit limit. Kalau lebih, kalau above ni, do not take customer order. Okay, kena suruh, sama ada you tahan, jangan bagi masuk order unless customer pay the outstanding amount, ataupun budi bicara bos increase credit limit. Dah lah dia tak bayar lagi 5,000, tak apa, naikkanlah credit limit dia sampai 7,000. Tapi tu it's your manager's decision lah, atau your decision. It's a huge decision lah maknanya. Okay. So, credit controller ni sangat penting untuk identify balance-balance yang belum bayar. So, kena kejar lah. Okay. Kalau tak bayar juga, apa lagi yang bawah ni lah, legal action. Okay. So, macam saya cakap tadi, dalam banyak-banyak department, ada HR, ada credit control, ada sales, invoicing, purchasing. You cannot remember everything bila banyak sangat transaksi kan. Okay, you cannot process everything. Nak bantu you buat keputusan dalam perniagaan kan. So, what you need is computerized accounting system. Okay, the principle behind computerized, dia sama je macam manual, bezanya dia dalam sistem. Okay, dia rely dengan apps contohnya atau accounting package. Nanti tak silap saya tahun kedua atau ketiga you akan masuk kelas yang memang akan bagi you hands on guna computerized accounting system ni. You boleh tengok macam mana nak record dalam sistem sales, purchase. Okay, sebab manual system ni biasanya dia lemah lah. Okay, dia tidaklah sebaik computerized system. Sebab manual ni you kena selak-selak. Kalau you nak buat summary, tak boleh. Komputer ni kan kita macam boleh filter dia. Okay, bila you ada sistem, you boleh filter you nak maklumat apa. Tapi kalau manual, bayangkan you dari dalam buku saja. Okay, you nak filter gaji yang pernah you bayar kepada Kasim. Okay, you have to selak everyone. Every month, every page. But dengan computerized system,
Okay, you can just letak je dekat search button tu nama Kasim. Okay, dia akan within second, okay, less than 2 second akan keluar berapa banyak dah you bayar kat Kasim. So, kalau you guna manual boleh juga, tapi mungkin ambil masa berganda-ganda. Okay, dia consume time. Itulah kelebihan computerized accounting system berbanding manual. Okay, so inilah yang macam saya cakap tadi tu, what are the disadvantage of manual accounting system. Okay, productivity dia akan lebih rendah, slow. Okay, you nak proses maklumat, especially bila large data. Okay, risk of error, of course. Okay, salah key in, okay, tekan calculator manually, semua tu dia akan high risk lah. Okay, less accessible sebabnya one user at a time. You tulis dalam satu buku je. Okay, you tak boleh, buku tu kalau 2-3 orang nak cari maklumat yang berbeza, tapi semua info ada dalam buku tu contohnya. Okay, tapi kalau computerized system, as long as you ada login, okay, you boleh login, you boleh dapat akses kepada maklumat itu. Quality of output less consistent and not well designed. Okay, paper-based system are very bulky. Yelah, you kena ada filing, dah ada file, kena ada almari pula. Takkan nak biar golek atas lantai, okay. So, tu contohnya. Okay, ni contoh contoh integrated accounting system. Kenapa integrated? Integrate tadi itulah. Combine sales department, purchase department, HR department, okay, credit control department, semuanya dalam satu modul. Okay, ni account penghutang, orang berhutang awak ni, receivable, ni awak berhutang dengan orang. Okay, ni gaji tadi tu, maklumat gaji, maklumat stok. Okay, non-current asset ni apa contoh non-current asset maknanya? Okay, maklumat-maklumat, contohnya benda-benda yang tak boleh, yang bukan, maknanya non-current asset ni fixed asset. Awak ada awak ada beli kereta, ada beli lori kan, untuk kegunaan perniagaan tu. So, semuanya integrated, okay, dalam satu modul ini. So, can you imagine information yang you boleh dapat, okay? Dia boleh mengasingkan dan juga dia boleh menggabungkan, okay, apabila you guna computerized accounting system. Okay, so integrated accounting software, okay, ni advantage dan disadvantage dia. Okay, so one entry update another. Okay, so macam saya kata tadi, you tulis, you nak buat purchase order, okay, okay, department yang buat purchase order dia buat, tapi dalam satu entry tu you sampai boleh pergi dekat accounting nak buat bayaran kan. Tadi you buat order, okay, lepas tu you boleh pergi hingga ke ujung untuk buat bayaran. Okay, dia boleh keluarkan specific report juga. Okay, you nak pasal apa? Jumlah gaji Kasim tadi contohnya kan. Atau you nak jumlah gaji pada bulan Januari. Maknanya ada Kasim, Lisa, Aiman, Abu punya. Okay, so ikut you nak report apa. Okay, user workload is simplified. Ni contoh pun ada bagi tadi. Disadvantage, of course, you bila nama database nak memory space. Okay. Okay, fewer facility dan specialist modul. Dia facility kemudahan dia taklah macam kalau specialist punya dia fewer facility lah. Okay, so macam serupa juga dia dependent kepada IT. Of course lah bila you dah guna software ni, dia sangat depend pada IT. Okay, tak ada internet lagi lah. Now, database. Database ni tempat apa? Tempat you kumpulkan data tu lah, kolam data tu. Maklumat-maklumat yang you key in tadi awal-awal tu, dia letak di mana? Dalam database. Okay, pool of data. Okay, dia melibatkan banyak department tadi. Okay, you kumpul-kumpul dia jadi database. Dia maknanya, okay, data macam saya kata, dia not restricted to account department saja. Tadi macam payroll pun dia, credit control pun dia juga. So, bukan sekadar account database ni. Okay, customer, maklumat pasal customer you siapa, nombor telefon dia, alamat dia, supplier, okay, berapa lama you dah berurusan dengan dia. So, maklumat selain daripada maklumat kewangan kat sini. Okay.
So, dalam database ni boleh simpan. Database punya approach, kalau kita tengok, database management system macam-macam. You boleh buat query sendiri sebab you dah masukkan pelbagai data kan. You boleh extract. You nak minta specific report tadi. So database management system ni dari sini, kita boleh apply maklumat yang dari sales, pasal branch pun boleh, payroll analysis, macam-macam once you ada database. Of course, kita tengok juga advantage and disadvantage. Apa-apa pun akan ada pro and cons. So, bila ada database, tak ada duplication of effort and data. Kecuali you key in 2 kali lah. So, easy to manage update. Conflict between department. Yang selalu inconsistent data, kita boleh avoid. Disadvantage pula untuk ni, kadang-kadang jadi breakdown. Sebab kompleks kan, banyak sangat benda. Access, apabila bukan semua boleh access database ni. Database ni bila you cakap pasal data, kerahsiaan lah. So you tak semua orang boleh access maklumat yang sama. Satu lagi isu, bila dah ada database ni boleh berlaku kecurian data. Macam saya kata, data ni benda yang mahal kan. Dia boleh jadi orang nak maklumat itu. Boleh jual pula contohnya dekat orang lain maklumat tu. Nombor telefon, apa semua tu kan. So, possible sebenarnya untuk data theft. So itulah dia yang terakhir untuk yang minggu ini. Lecture lebih kurang dapat 50 minit juga recording ni. So, I hope you learn the role of accounting in business. Harap anda tahu fungsi-fungsi accounting, macam mana dia boleh membantu, memudahkan perniagaan, especially dalam membuat keputusan. Dan kena faham dalam bisnes, accounting bukan sahaja untuk rekod jualan dan belian barang. Tapi macam-macam lebih dari itu, iaitu you nak bayar gaji, you nak bayar sewa kedai kedai store, you nak beli barang macam apa, perhiasan pejabat, you nak pintu tandas rosak, nak kena baiki. So those are accounting dan dia terlibat dalam perniagaan. Ada macam-macam department yang ada. Kemudian kita tengok juga peranan management accounting, financial accounting. Kalau management tu dia tengok historical transaction, financial accounting pula dia tengok future. You nak maju perniagaan, nak maju ke depan, nak sustain, betul tak? Kemudian kita tengok juga macam mana IT, information system, information technology boleh membantu, memudahkan recording accounting tadi. You ada information system, you boleh ada apps atau software yang you nak guna dan dia simpan semuanya dalam satu database yang ada authority yang boleh akses untuk bantu buat keputusan. So that's all untuk tajuk ini. Sekian, terima kasih.